Pada kali ini, Kalish nak bercerita mengenai satu kisah seram yang pernah menghantui Afira, bukan nama sebenar yang pernah diganggu oleh saka hantu wanita berambut panjang. Afira merupakan seorang anak tunggal dan hanya mempunyai seorang ibu. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih bayi lagi. Walaupun begitu, ibunya tidak berkahwin lagi dan ibunya bekerja sebagai seorang cleaner, dan dengan pendapatan yang sederhana, itulah ibunya membesarkan Afira. Oleh kerana pendapatan ibunya yang tidak seberapa, Afira dan ibunya menyewa sebuah flat bersama dengan neneknya yang berada di tingkat 2. Dan amat menyedihkan, nenek Afira baru sahaja meninggal dunia beberapa bulan yang lepas dan disebabkan oleh sakit tua. Kini, Afira cuma ada ibunya, dan ketika itu, Afira sudah berusia 18 tahun dan sedang menyambung pengajian diploma di Politeknik dalam bidang teknologi maklumat. Dipendekkan cerita, ketika Afira sudah berusia 18 tahun, dia hendak pergi ke kedai untuk membeli barang keperluan dapur yang dipesan ibunya. Kebetulan, kedai runcit amat dekat dengan rumahnya dan dia boleh berjalan kaki ke sana. Tetapi, tidak disangka ketika dalam perjalanan ke kedai runcit, Afira hampir dilanggar kereta ketika melintas jalan raya dan terus terjatuh di tepi jalan, dan kereta yang melanggarnya terus memecut laju kerana tahu kesalahan yang dilakukannya. Dalam masa yang sama, jalan ke kedai runcit tersebut kelihatan sunyi dan tiada manusia lalu lalang di kawasan itu. Jadi, tiada siapa yang melihat kejadian di mana Afira jatuh dan nyaris dilanggar kereta. Tetapi, sesuatu yang terjadi yang hanya disedari oleh Afira ketika sedang melintas jalan sebelum dilanggar, kereta itu betul-betul di depannya dan dia tidak sempat mengelak. Tetapi ada satu lembaga berambut panjang sedang menariknya ke tepi sebelum sempat dilanggar kereta. Sekiranya wanita tersebut tidak menariknya, maka sudah pasti Afira sudah cedera parah dilanggar kereta. Walaupun begitu, akibat cemas dan kejadian yang berlaku sepantas kilat, maka Afira tidak menyedari di mana hilangnya wanita berambut panjang tadi yang telah membantunya. Ketika balik ke rumah, Afira menceritakan kejadian dia dibantu wanita berambut panjang kepada ibunya, tetapi ibunya kelihatan kebingungan ketika mendengar cerita Afira dan hanya mendiamkan diri. Selepas penat bercerita, Afira mengantuk dan meminta izin ibunya untuk ke kamar tidur kerana berasa sangat mengantuk dan perlu ke kelas pada keesokan harinya. Afira terus ke katil di kamarnya untuk tidur, tetapi sebelum terlelap, pintu biliknya seperti diketuk-ketuk. Tetapi memandangkan dia masih mengantuk dan hampir terlelap, Afira hanya membiarkan sahaja pintu biliknya diketuk dan terus tidur. Ketika memejamkan mata dan hampir terlelap, Afira seperti melihat ada satu sosok wanita berambut panjang memerhatinya dari bawah katilnya. Dengan rasa terkejut, Afira terus bangkit dan melihat di bawah katilnya untuk memeriksa, tetapi tidak ada sesiapa pun. Afira dapat merasakan wanita berambut panjang itu adalah wanita yang sama yang membantunya sebelum dilanggar kereta tadi.
Tetapi oleh kerana merasa tersangat mengantuk, maka Afira malas mahu memikirkannya dan dia terus menyambung tidurnya kerana takut terlewat ke kelas esok hari. Pada keesokan harinya, Afira menaiki bas ke Politeknik. Hanya bas sahaja pengangkutan awam yang kerap dinaikinya setiap hari untuk pergi dan balik ke Politeknik. Ketika memasuki bas, Afira duduk di bahagian hujung sekali dan dapat melihat pemandangan luar. Tetapi, tanpa disedari, Afira sepertinya melihat ada satu sosok wanita berambut panjang memerhatikannya dari luar. Afira semakin cemas dan cuba untuk bangun dan keluar dari bas, tetapi tiba-tiba bas bergerak dan Afira membatalkan niatnya untuk keluar dari bas untuk menemui wanita berambut panjang yang dilihatnya di luar bas. Sejak dari itu, maka bermulalah episod Afira kerap melihat dan diperhatikan oleh satu sosok lembaga wanita berambut panjang dan berbaju putih. Apabila balik dari kuliah petang, ketika menaiki anak tangga flat rumahnya, Afira sepertinya terlihat jelas sosok wanita berambut panjang mengekorinya dari belakang. Tetapi Afira tidak dapat berkata apa-apa dan bulu tengkuknya meremang kerana menyedari wanita yang mengekorinya adalah wanita yang kerap memunculkan diri di depannya. Malah apabila berada di dalam rumah, Afira menyedari dapur rumahnya kedengaran seperti ada orang memasak, sedangkan ibunya masih bekerja dan dia cuma seorang diri sahaja yang berada di rumah. Kadangkala dia terdengar suara aneh di dalam rumahnya dan mendengar pintu rumahnya seperti diketuk-ketuk. Yang paling sadis lagi, kadang-kadang Afira seperti mendengar sayup-sayup suara memanggil namanya di tengah malam. Afira, Afira, Afira. Dalam banyak-banyak peristiwa aneh yang dialami Afira, ada satu peristiwa yang paling menyeramkan yang tidak dapat dia lupakan, ialah apabila dia sedang mandi dan terlihat cermin di bilik mandi, Afira terpandang wanita berambut panjang muncul di belakangnya dan dapat dilihat dengan jelas di dalam cermin. Afira terus menjerit dan sosok lembaga wanita itu terus gaib. Dipendekkan cerita, pada satu hari ketika ibu Afira baru balik kerja dan sedang masuk ke rumah, dia terkejut melihat Afira menangis teresak-esak dan mendatangi Afira dan bertanya kenapa menangis. Afira menunjukkan jari telunjuknya di depan biliknya dan ibunya melihat sosok wanita tua berambut panjang di depan mereka. Ibu Afira terus menjerit, "Pergi engkau, wahai makhluk durjana. Aku tahu asal-usulmu. Sekiranya engkau mengganggu keluargaku, akan kuhapuskan engkau dari muka bumi ini." Setelah itu, makhluk itu terus gaib dan ketawa mengilai apabila mendengar jeritan suara ibu Afira.
Ibu Afira memeluk Afira sambil menenangkan Afira bahawa tiada apa-apa yang akan terjadi. Afira berkata, "Ibu, takut. Wanita itu sering datang jenguk Afira." Ibu Afira akhirnya terpaksa membuka rahsia yang disimpannya sekian lama. Sebenarnya, wanita berambut panjang yang dilihat Afira itu tadi adalah Saka yang dipelihara oleh neneknya yang telah meninggal beberapa bulan yang lepas. Sebelum meninggal, nenek Afira sempat meminta dan merayu kepada ibunya agar menerima Sakanya. Jika tidak, neneknya tidak dapat pergi dengan tenang. Tetapi, Ibu Afira menolak kerana tahu sebagai orang Islam, membelah Saka adalah sesuatu perbuatan syirik dan tidak mahu mengendahkan permintaan neneknya. Tetapi, ibunya tidak menyangka Saka yang pernah dipelihara oleh nenek Afira ternyata telah mengganggu Afira. Oleh kerana tidak mahu makhluk berambut panjang itu mengganggu Afira, maka keesokan harinya Afira dan ibunya berjumpa dengan seorang ustaz dan menceritakan peristiwa yang dilalui oleh mereka. Atas bantuan seorang ustaz yang pakar dalam rawatan perubatan Islam dan alam gaib, Afira dan ibunya telah diruqyah. Ketika diruqyah, ustaz tersebut sempat berinteraksi dengan makhluk yang mengganggu Afira dan ibunya. Makhluk tersebut memperkenalkan dirinya adalah jin Saka yang dibelah oleh neneknya. Oleh kerana neneknya telah meninggal dan tidak mewariskan Sakanya, maka jin tersebut tidak bertuan tapi masih dapat menghidu keturunan waris tuannya. Ustaz tersebut sempat berkomunikasi dengan jin tersebut agar jangan mengganggu Afira dan ibunya dan pulanglah ke alamnya. Pada mulanya, jin tersebut hanya ketawa mengilai dan tidak takut ugutan ustaz tersebut. Oleh kerana degil, maka ustaz itu telah membaca ayat-ayat Al-Quran dan jin tersebut merasa kesakitan dan akhirnya bersetuju dan berjanji tidak akan mengganggu Afira dan ibunya lagi. Setelah itu, ustaz itu sempat juga pergi ke rumah Afira dan telah mengazan ke semua penjuru rumah Afira dan menitip pesan kepada Afira dan ibunya agar sentiasa bersolat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan diri mereka dari gangguan jin iblis. Ustaz itu menasihati Afira dan ibunya jangan sesekali berinteraksi dengan makhluk Saka atau jin. Afira dan ibunya menganggukkan kepala dan mengikuti permintaan ustaz dan mengamalkan surah-surah yang diajar oleh ustaz tersebut. Setelah selesai sesi ruqyah dan rawatan itu, alhamdulillah, Afira dan ibunya tidak pernah lagi diganggu oleh lembaga wanita berambut panjang yang sering memunculkan diri di hadapan mereka. Begitulah kisah dan pengalaman Afira yang diganggu Saka wanita berambut panjang yang pernah menghantui dirinya beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, setelah diruqyah dan sentiasa melaksanakan solat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Afira dan ibunya bebas dari segala gangguan jin Saka berambut panjang itu lagi. Maka, sebagai umat Islam, kita ditegah dan dilarang untuk membuat perjanjian dan meminta pertolongan daripada jin syaitan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berserah dan meminta pertolongan
agar dihindari daripada gangguan jin dan syaitan.